tidak menyekutukannya sedikitmu, tidak menyekutukan kepada Allah. Dan tinggallah apa-apa yang dikatakan oleh bapa-bapamu. Pada zaman dahulu kalau kita lihat, bapa-bapa mereka mengatakan perkara-perkara yang ialah Tuhan ini adalah Tuhan, ini Tuhan beli makan, ini adalah Tuhan yang dikatakan boleh menyembuhkan penyakit, ini Tuhan nak cari jodoh begitu, Tuhan ini macam-macam lah mereka. Dan bapa mereka selalu mengatakan perkara-perkara yang tidak betul lah sebelum zaman datangnya Islam. Jadi dia kata tinggalkanlah, utruku ma yaqulu aba'akum, tinggalkan apa yang telah disesatkan oleh mak bapak kamu gitulah, macam gitu. Okey, ini Hercules tanya kepada Abu Sufyan Al-Harb, kan? Jadi dan dia memerintah kami as-salat, diperintahkan kami suatu perkara as-salat. Dalam agama Nasrani pun ada salat. Kita tu salat di macam manalah waktu sebelum tu kan? Dan bersikap jujur dalam semua tingkah laku. Jadi maknanya sebelum Islam pun datang dah adalah ya Hanifatus Samha kan, agama Nabi Ibrahim tu. Dan seterusnya agama-agama Islam yang datang daripada langit mengatakan suruh buat kejujuran dalam kehidupan kita. Hidup secara bersih. Okey, hidup secara bersih maknanya tidak ada kezaliman di dalamnya. Sebab dari kaum Quraisy kalau kita lihat, apabila Islam zaman jahiliah, mereka bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Okey, mereka bergaduh antara keluarga, kerabat gaduh. Tak habis-habis gaduh dah, perang terus. Okey, tak puas hati kita bunuh. Kan? Macam itulah. Jadi mereka buat kemungkaran lah. Hidup mereka pun tak bersih. Okey, dalam mereka minum arak tu semua kehidupan jahiliah mereka. Hatta anak mereka dibunuh hidup-hidup, anak perempuannya. Jadi nampak dalam kegelapan lah. Kan? Jadi hiduplah dengan cara bersih. Dan dikatakan Rasulullah menggalakkan bersilaturahim. Jadi bab nari kita nak contohkan dalam hadis-hadis yang lepas kita kupaskan bab silaturahim. Jadi sebelum Islam datang pun dia menggalakkan untuk bersilaturahim. Pada zaman jahiliah dakwah Rasulullah kepada kaum Quraisy ataupun kaumnya lah. Jadi Hercules pun melihat apa yang dikatakan Rasulullah ada dalam agama mereka juga. Jadi maknanya memang perlulah sebagai seorang hamba kita mengeratkan silaturahim, yang mana itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan syurga Allah. Okey. Dalam hadis lain kalau kita lihat, an Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallam innakum sataftahuna arda yuzkaru fiha al-qirat, wa fi riwayat sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastawsu bi ahliha al-khair fa inna lahum dhimmatan wa rahimah, wa fi riwayat fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum dhimmatan wa rahiman, atau qala li dhammatan wa sihran. Hadisnya panjang sikit. Hadisnya bentuk dikatakan daripada Abu Dzar, dan dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu semua akan membebaskan satu negeri yang di dalamnya disebut-sebut nama al-qirat. Qirat tu kalau kita lihat menurut para ulama, al-qirat ni adalah pecahan daripada dinar dan dirham atau sejenisnya. Ataupun dikata penduduk Mesir banyak mempergunakan istilah qirat. Ni Mesir kita tahulah waktu zaman sebelum zaman Rasulullah SAW lah kan. Okey. Jadi dikatakan, dan dalam satu riwayat pula kamu akan membebaskan Mesir, iaitu suatu negeri yang di dalamnya disebut nama al-qirat. Maka berwasiatlah terhadap penduduknya, makna berbuatlah baik, dia kata. Wasiat tu makna berbuatlah baik. Kalau kamu masuk satu kaum, negara kamu dah taklukti, kita tidak boleh menjahanamkan, merosakkan. Maka berbuatlah baik pada ahli atau penduduk di dalamnya, kerana mereka memiliki hak kehormatan dan kekerabatan. Maknanya di sana mereka ada hak dalam silaturahim, sebab kadang-kadang perkahwinan. Okey, apabila Islam datang ke negara, kadang-kadang di situ ada saudara mereka di dalam. Maknanya kita kena membuat baik dengan penduduk dan menjaga silaturahim di antara mereka. Jadi di sini pun
hadis ni melambangkan pentingnya bersilaturahim. Walaupun kita datang ke negara yang kita takluki atau negara yang di sana memang ada kaum kerabat di antara saudara-saudara mereka. Jadi itulah Rasulullah tekankan kepada hadis tersebut menghubungkan dengan silaturahim kerana mereka tu ada kehormatan di situ. Tidak boleh sembarang. Tak ada ni. Kadang-kadang dia ada dia punya besan, dia punya sepupu, dia punya apa dalamnya. Jadi itulah apabila Rasulullah kata kamu akan membuka, maknanya askar-askar orang Islam akan membuka negeri yang mana di dalamnya ada orang-orang yang dikatakan perhubungan tali silaturahim dengan kaum kerabat yang dalam askar tu. Jadi kamu kena jaga sensitivity lah. Jadi kita lihat itu dalam peperangan pun dah diajar, apalagi kita sekarang ni untuk menjaga silaturahim dengan kaum kerabat kita dan serta memperingati mereka tentang takwa kepada Allah. Kadang-kadang kita beribadat seorang, kita tidak sampaikan mesej bersemayang, mesej ibadah, mesej dakwah kepada kerabat kita. Tak apalah, kubur kau jawab, kubur aku jawab. Ada orang macam itu. Tidak, kita kena sama, kita akan ditanya juga. Kalau kita ada ilmu, kita kena sampaikan kepada yang lain. Kalau kita balik kepada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, kalau lamma nazala ayat, apabila turunnya satu ayat, kata Abu Hurairah, ayat apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dikatakan Abu Hurairah berkata ketika turun ayat, Allah turunkan ayat yang berbunyi dalam surah Asy-Syura, okey? Syu'ara, okey? Apa ayat dia? Dan berikanlah peringatan kepada sanak saudara kamu yang dekat. Maknanya sampaikanlah apa mesej yang kamu ada kepada sanak saudara kita yang dekat. Kadang-kadang kita pergi majlis ilmu kan, kita dapat ilmu, tapi kita balik kita tak kongsi dengan keluarga kita. Kita kata tak apalah, ataupun kita terlupa, ataupun kita lupa nak catat. Kan, dengan adik-beradik kita, dengan saudara sepupu kita, kita tak lupa nak kongsi. Sama. Kerana apa? Kerana maybe yalah kita pun rasa bukanlah orang yang pandai, tapi apa yang kita ada kita kena kongsi. Baligh anni wala ayah, sampaikan. Walaupun itu adalah satu perkara yang kecil. Sebab tu kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka sampaikan, peringatkan tentang solat, tentang sedekah, semualah tentang apa yang di dalam tuntutan agama. Okey? Jadi Rasulullah dikatakan bila ayat ni turun, Rasulullah mengundang suku kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni nama Quraisy besar. Dalam dia ada suku. Ada puak-puak. Jadi Quraisy satu kaum, tapi dalam tu ada puak-puak. Okey. Jadi da'a Rasulullah sallam Quraisyan. Rasulullah panggil semua kaum Quraisy. Apabila fajtama'u fa'amma wa hassa. Dan apabila mereka semua dah berkumpul, Rasulullah manggil secara umum dan secara khusus. Ada umum, ada khusus. Okey. Apa kata Rasulullah? Faqala ya bani Abdisyam, ya bani Ka'ban bil Luwi, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai hamba, atau bukan hamba lah, wahai kaum, dia kata. Wahai kaum Abdisyam. Situ ada kaum yang dikatakan Abdisyam. Okey. Wahai kaum Ka'ab bin Luwi. Okey. Anqidhu anfusakum minan nar. Dikatakan selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Nampak? Kata-kata itu disampaikan oleh semua kaum yang ada di Mekah dulu di bawah naungan kaum Quraisy lah. Quraisy besar. Okey. Lepas tu dia sambung lagi. Rasulullah sambung. Ya bani Murarrah bin Ka'ab. Kita tahu Murarrah ni silsilah Rasulullah sampai ke Murarrah. Abu Bakar Siddiq, dia punya silsilah pun, dia punya silsilah ni apa? Susu jalur dia lah. Nenek sampai ke Murarrah juga. Diorang ada kena-mengena juga. Dia punya sepupu, sepapat apa semualah. Kalau kita lihatlah. Okey. Ya bani Murarrah bil Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Ni bani Murarrah. Terus masuk lagi. Ya bani Abdul Manaf. Okey, dari satu kaum Quraisy juga. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah kamu atau diri kamu atau kaum kamu daripada neraka. Ya Bani Hashim. Bani Hashim ni yang kuatlah daripada Rasulullah SAW lah. Anqidhu anfusakum minan nar. Nampak? Maknanya Rasulullah dia berkata dengan berdakwah dengan kaum kerabatnya supaya memberi ingati mereka, takutlah kamu kena kepada Allah atau takutlah kamu daripada api neraka.
Kalau kita balik, wahai saudara-saudara kami, kita pernah buat? Tak ada pun kan. Kita akan cakap cara baiklah. Ini cara Rasulullah berdakwah kepada kaum dia dengan cara khusus dan cara umum. Cara khusus dengan ramailah, wahai kaum gitu. Okey. Dan dia kata lagi, angkidhu anfusakum minan nar. Okey. Ya Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib tu daripada silsilah Rasulullah lah. Kita tahu daripada Pak Datuk dia. Okey. Dia pun berkata, angkidhu anfusakum minan nar. Okay. Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Fatimah. Siapa Fatimah? Anak Rasulullah. Ni tadi kan dia kata, dia cakap dengan umum dan khusus. Angkizi anfusaki minan nar. Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'awulha bibalaliha. Dikatakan apa? Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk selamatkan, untuk membela kamu atau dari seksa Allah. Memanglah Rasulullah tak ada kuasa, melainkan kalau dia beriman kepada Allah lah kan. Hanya satu kamu semua memiliki tali rahim, saudara. Kerana aku dengan kalian ada silsilah. Macam gitulah. Okay, tali saudara, dan aku akan menyambungkan tali saudara tersebut. Nampak? Jadi Rasulullah pun, walaupun kaum dia tu sama ada tali persaudaraan, tak beriman, dia pun beri peringatan kepada dia. Kalau Rasulullah beri peringatan, apa lagi kita? Kan? Daripada adik kita yang senang, yang adik-beradik dekat atau sepupu kita atau dekat akribah atau saudara mara kita yang dekat ada silaturahim dengan kita dalam persaudaraan. Lagi kita kena memberi peringatan dan menyambungkan silaturahim antara kita dengan mereka. Inilah bab silaturahim. Orang yang belum beriman pun kalau dia ada bersilaturahim, ini zaman Rasulullah kan sebelum datang Islam tu mereka semua menyembah berhala. Betul tak? Bila Islam datang, antara mereka pun berperang, saudara perang saudara. Dia kata perang saudara tu. Kalau kita lihatlah, kita rujuk balik kepada peperangan, bapa nak bunuh anak, anak nak bunuh pakcik, macam gitulah kan. Macam mana? Kerana bezanya apa? Akidah aja. Yang satu berpihak kepada yang menyembah berhala, yang satu berpihak kepada menyembah Allah. Kan? Yang satu untuk menegakkan kalimah Allah, yang salah lagi menegakkan agama nenek moyang mereka. Tapi mereka bersaudara. Itu yang kadang-kadang pelik. Pernah satu sahabat tu, dia nak lari daripada bapak dia. Dia nak perang, tapi dia tak nak jumpa bapak dia. Sebab bapak dia dari pihak musyrikin. Dia dari pihak muslimin. Boleh tak awak nak bunuh bapak awak sendiri? Tergamak tak? Tak tergamak. Tapi kerana membezakan akidah. Tapi dia elak-elaklah, akhir jumpa juga. Tak boleh cakap macam mana. Bapak dia tak nak cakap, aku nak cari engkau juga. Kalau aku tahu, dia kecil aku bunuh engkau, dia kata. Begitulah kan. Dah besar engkau tidak bersama pihak kepada agama nenek moyang aku, nenek moyang, aku nak cari dia juga. Macam itu sekali. Sebab mereka orang-orang pendendam juga. Kalau dah hasad. Jadi begitulah kalau kita lihat. Jadi Rasulullah bab ini dia menekankan silaturahim dan dia menggalakkan kita lah dalam hadis ni untuk sama-sama kita sampaikan mesej. Okay, selain kita menyeratkan silaturahim dalam keluarga kita dan sahabat kita, sahandai kita yang dekat dengan kita, dan kita juga boleh digalakkan menyampaikan mesej kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tazkirah sedikit ni, dapatlah kita dengan 3 hadis kupasan tadi, dapatlah kita meletakkan pada diri kita, kita kena main peranan lah dalam keluarga kita. Walaupun kita bukan aku dah pergi masjid, aku dah terbaik, tidak. Tapi kita takkanlah kalau kita dicalonkan orang yang masuk syurga, takkanlah kita tidak mau sampaikan mesej takwa kepada Allah, kepada keluarga dan kerabat kita yang terdekat. Kalau boleh kita nak semua masuk syurga. Betul tak? Semua dapat rahmat Allah. Semua dapat, apa kata orang, jauh daripada azab api neraka yang mana selalu kita berdoa. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa, ya Allah, kita minta kebaikan di dunia, betul tak? Dan kita juga minta kebaikan di akhirat. Bukan kebaikan yang kita nak, dan kita minta terlepas dari azab api neraka. Itu doa ending yang selalu Rasulullah baca, dan dia galakkan kita baca doa ni selagi kita hayat kita masih ada. Doa ni jangan kita tinggal. Baca tak apa, baca. Tak apa mulut berbuih pun tak apa. Tapi Allah tidak
malas untuk mendengar doa hamba-Nya. Dia makin suka kalau hamba dia berdoa. Sebab Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kan? Berdoalah, mintalah pada aku akan perkenankan doa kamu. Jadi kiralah dalam keadaan mana pun kita kena, hubungan kita dengan Allah kena ada. Dalam keadaan solat memanglah, di luar kita waktu bekerja, waktu kita dengan dunia kita kena ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dikatakan kita selalu dipantau oleh Allah. Kalau kita dipantau, kita nak buat salah pun kita takut. Kan? Kerana kita dilihat apa. Tapi kalau kita tak ada kamera, oh bagus tak ada kamera, selamat, boleh buat jahat kan. Selalunya gitu manusia kan. Tapi kalau kita rasa dipantau oleh kamera, dipantau oleh Allah, lagi-lagi dalam Allah pantau kita. Jadi kita lagi takut untuk bermaksiat kepada dia. Dan saya rasa sampai situ saja, yang baik datang pada Allah. Yang kurang baik datang pada diri saya dan kelemahan saya. InsyaAllah minggu-minggu akan datang kita akan sambung lagi bab, dikatakan kita masih lagi bab silaturahim di antara kaum kerabat, saudara mara, dan begitu juga kita masih lagi dalam bab, kalau tak silap kita masih lagi dalam bab menghormati ataupun menghormati ibu bapa kalau tak silap. InsyaAllah minggu esok insyaAllah saya akan sambunglah dalam bab ni, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Wal Asri, dan kita berdoa semoga kita termasuk dalam rahmat-Nya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al jannah ma yuqarribuha min al qawli wal amal wa niyyati wal i'tiqad wa na'udzu bika minan nar ma yuqarribuha min al qawli wal amal wa niyyati wal i'tiqad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana amalana hajatana wa ta'limana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum.